Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hakim bin Adam. Hari ini saya akan membentangkan tentang Tuan Guru Datuk Kiai Haji Syamsuddin bin Haji Ridzuan. Kita masuk pada biodata. Nama beliau ialah Tuan Guru Datuk Kiai Haji Syamsuddin bin Haji Ridzuan. Ada nama panggilan kat dalamnya, tapi kalau nama mengikut IC ialah Syamsuddin bin Ridzuan. Beliau lahir di Kepet, Median, Jawa Timur pada 11 November 1911 dan kemudiannya wafat pada 9 Januari 1997 bersamaan 29 Syakban 1417 dan beliau hidup dekat bumi ni selama 86 tahun. Perkuburannya di Kampung Tiong Baru, Bukit Rahmah, Gersak Muar, Johor. Beliau asal di Indonesia, kemudian meninggal di Malaysia. Berketurunan kerabat diraja Majapahit yang ketiga. Dan beliau mempunyai 2 orang isteri. Isteri yang pertama namanya Rukiah binti Haji Siddiq. Dan isteri yang kedua Maryam binti Haji Anwar. Dan kedua-dua isterinya melahirkan 9 orang anak. Maka beliau mempunyai 18 orang anak kesemuanya. Pendidikan Kiai Haji Syamsuddin bermula di Sekolah Dasar SD Desa Kepet Dagangan, Median, Jawa Timur sehingga darjah 6. Setelah mendapat pendidikan dan di pesantren Bacem, beliau meneruskan pengajian ke pesantren yang lebih tinggi, iaitu pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur selama 6 tahun. Beliau ni adalah orang yang sederhana. Selama pengajiannya, beliau ni sangat susah dan terpaksa bekerja part time. Kita tengok seterusnya. Ketika berumur 21 tahun, Kiai Haji Syamsuddin melanjutkan pelajarannya ke pesantren Tebu Iring, Jumbang, Kendiri, Jawa Timur selama 3 tahun. Pada tahun 1937, di Tanah Melayu, beliau dah berada di Tanah Melayu. Beliau seringkali berulang alik daripada Malaysia ke Indonesia untuk memantapkan lagi ilmu dunia dan akhirat. Perkara ini berlaku sehingga tahun 1939. Selama 3 tahun beliau ulang alik. Baiklah, seterusnya nama-nama guru Kiai Haji Syamsuddin. Yang pertama, Muhammad Hashim Al-Ash'ari Al-Jumbani. Yang kedua, Kiai Adnan. Yang ketiga, Haji Saleh Al-Misri. Yang keempat, Haji Mahmud Taha. Yang kelima, Tok Syekh Aceh. Dan yang keenam, Ibrahim Aceh. Baiklah, di sini sumbangan Kiai Haji Syamsuddin. Yang pertama, mendirikan pondok. Pondok didirikan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada golongan-golongan orang muda. Dan yang kedua, mendirikan surau. Surau yang didirikan bukan hanya untuk solat dan beribadah, tetapi beliau mengajar kepada golongan-golongan orang yang tua di surau pada waktu sekitar lepas asar sehingga isyak. Kerana pada waktu itu adalah pada waktu orang-orang tua ni diorang dah tidak bekerja. Kerana waktu siang mereka bekerja seperti bersawah padi dan sebagainya. Yang ketiga, membina masjid. Dan beliau, Kiai Haji Syamsuddin ni adalah imam di masjid tersebut.
Dan yang keempat, mengasas sekolah. Yang kelima, karya. Beliau telah menulis 2 karya, kitab himpunan selawat yang bertajuk Majmu'atus Salawat. Yang kedua, doa warisan dan nama kitab tersebut ialah Risalatul Du'awat. Ini dia gambar masjid yang dibina oleh Datuk Kiai Haji Syamsuddin, Masjid Kampung Parit Medan. Dan ini ialah gambar Madrasah Syamsuddiniyah Al-Salafiyah di Kampung Parit Medan, Kundang Ulu Muar, Johor. Sekolah yang beliau mengasas. Ini dia 2 karya beliau, iaitu Doa Warisan dan juga Majmu'atus Salawat. Jawatan yang dipegang oleh Kiai Haji Syamsuddin ialah pertama, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan yang kedua, tempat rujukan bagi kerabat-kerabat diraja. Kalau kerabat-kerabat diraja ada soalan, masalah atau meminta nasihat dan tujuh ajar, maka mereka akan datang ke rumah Kiai Haji Syamsuddin. Dan yang ketiga, penasihat Sultan Johor. Beliau juga sebagai penasihat Sultan Johor. Dan yang keempat ialah Imam Masjid Kampung Parit Medan. Imam masjid yang telah pun beliau membina. Kesimpulannya, kita dapat mengenali dan mengetahui tentang latar belakang Kiai Haji Syamsuddin bin Haji Rizwan. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang alim lagi berwibawa. Pengorbanannya dapat kita simpulkan bahawa banyak yang telah beliau lakukan untuk mengembangkan Syiah Islam pada masa dahulu. Segala sumbangan yang telah beliau lakukan mestilah sentiasa diingati dan dikenang sepanjang hidup kita supaya dapat menjadikan tokoh ulama ini sebagai satu idola yang disebut-sebut namanya. Moga-moga segala pengorbanan sumbangan itu menjadi inspirasi kepada golongan pemimpin dan rakyat Muslim terkemudiannya. Sekian, terima kasih daripada saya.